Ini antara topik terakhir lah dalam bab 1 ni. Untuk 1.6 ni dia tak banyak je. Slide dia sikit je. Okay, untuk sebelum ni awak dah belajar topik 1.5 iaitu penyelidikan dalam sejarah. Betul tak? Betul. Okay. Ya, saya cari balik ada tak? Okay, ni sebelum ni. Okay, awak belajar tentang penyelidikan dalam sejarah. Okay, ada 3 teknik kaedah yang digunakan dalam oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Jadi dalam bab ni awak kena tahu ni lah 3 kaedah yang digunakan ni. Okay, tu untuk yang sebelum ni. Okay, saya go through balik. Untuk hari ni, okay, awak akan belajar tentang tafsiran dalam sejarah. Maksudnya bagaimana fakta sejarah tu, sesuatu fakta sejarah tu ditafsirkan. Okay, pengenalan. Okay, tafsiran sejarah ni dia bererti menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okay, maksudnya ada satu fakta sejarah. Okay, jadi daripada fakta tu akan wujudlah tafsiran-tafsiran. Okay, pelbagai tafsiran. Dia bergantung kepada individu tu. Okay. Okay, contoh awak boleh tengok gambar dekat bawah ni. Okay, gambar mula-mula ni. Okay, dia ada tunjuk. Okay, ada seekor kedai. Okay, ada gambar seekor kedai. Okay, kemudian ada seorang perempuan dan seorang lelaki naik atas kedai ni. Okay, ada 2 orang. Lelaki dia tengok. Okay, lelaki dengan perempuan ni naik atas kedai. Dia pun cakap, okay, bakal mati dari kedai tu. Maksudnya kedai ni matilah sebab apa? Sebab kedai kecil yang naik je 2 orang. Ni tafsiran dia lah. Okay, kemudian apabila lelaki ni naik kedai, okay, perempuan ni berjalan. Okay, ni orang lain pula dia cakap, okay, kenapa lelaki ni naik kedai, perempuan dia berjalan. Maksudnya lelaki dia ni tak sayang isteri lah. Maksudnya macam tu lah. Okay, ni tafsiran orang lain pula. Okay, kemudian lelaki ni pun berjalan, perempuan ni pula naik atas kedai. Okay, orang lain pula cakap lelaki ni takut sama isteri. Maksudnya lelaki ni takut sama isteri. Dia bagi perempuan ni naik kedai, dia berjalan kaki. Maksudnya macam tu. Okay, kemudian gambar yang terakhir sekali. Okay, lelaki dengan perempuan berjalan. Kedai tak ada siapa-siapa naik atas ni. Orang lain pun akan cakap, okay, kedai ada tapi tak nak naik. Apa fungsi kedai ni? Itulah. Okay, kalau awak tengok daripada keempat-empat gambar ni, inilah yang dinamakan tafsiran. Okay, setiap orang lain dia punya tafsiran dia. Okay, bila gambar yang first ni tafsiran lain. Gambar yang second tafsiran lain. Gambar yang ketiga ni pun tafsiran lain. Gambar keempat ni tafsiran lain. Tapi berdasarkan benda yang sama. Lelaki, perempuan, kedai.
Okay. Ni yang dimasukkan dengan fakta sejarah. Tafsiran dalam sejarah. Okay. Berdasarkan fakta tu, banyak yang dia boleh tafsirkan. Okay. Okay, setakat ni faham apa itu tafsiran? Boleh faham tak? Apa itu tafsiran dalam sejarah? Tafsiran dalam Okay. Faham ke tak ni? Okay, boleh? Okay, saya pergi next slide. Okay. Kenapa dalam sejarah ni wujud perbezaan tafsiran? Ada pelbagai tafsiran yang berbeza dalam sejarah ni. Okay. Kalau dekat sini ada 4 sebab kenapa wujudnya perbezaan dalam tafsiran. Okay. Yang pertama adalah pemilihan sumber yang pelbagai. Maksudnya daripada satu fakta tu terdapat banyak sumber yang dia boleh ambil. Jadi daripada situ, daripada setiap sumber ni mesti tafsiran dia berbeza-beza. Jadi di situlah wujudnya perbezaan tafsiran. Okey, yang kedua, perbezaan pandangan. Okey, setiap orang ni dia punya pandangan terhadap sesuatu perkara ni berbeza. Sama juga macam gambar yang saya tunjuk tadi. Okey. Awak nampak je ada orang lelaki naik keldai. Isteri dia berjalan. Awak akan cakap benda lain. Mungkin awak cakap apalah lelaki ni, dia naik kedai, isteri dia jalan kaki. Macam tu lah. Kemudian ada pula orang lain nampak benda yang sama juga. Dia akan cakap, oh mungkin lelaki tu sakit, jadi dia kena naik kedai, isteri dia kena berjalan. Itu adalah salah satu maksud perbezaan pandangan. Jadi sebab itulah wujudnya perbezaan tafsiran daripada pandangan yang berbeza. Okey, kemudian perbezaan tafsiran wujud disebabkan perbezaan ideologi. Saya Ustaz Fazli. Aku rekod. Okey, perbezaan tafsiran ni dia wujud akibat daripada perbezaan ideologi. Okey, setiap orang dia ada dia punya ideologi dia tersendiri. Okey. Apabila adanya ideologi tersendiri, jadi dia akan wujudlah perbezaan tafsiran terhadap satu-satu fakta sejarah tu. Okey, seterusnya perbezaan tafsiran wujud disebabkan tujuan penulisan. Okey, penulisan dia untuk apa? Okey, contoh. Okey, peristiwa Melaka. Okey, Melaka diserang Portugis. Okey, mungkin ada penulis dia akan tulis, okey, sebab apa Melaka diserang Portugis. Dia ada mungkin ada penulis dia akan cakap, okey, disebabkan oleh pemimpin yang tamak. Okey. Kemudian ada juga penulisan yang lain, dia akan tulis disebabkan Portugis nak ambil kekayaan, hasil kekayaan di Melaka. Jadi dia berbezalah dia punya tafsiran dia ni. Okey, dia bergantung pada tujuan penulisan dia juga. Okey, walau bagaimanapun, pentafsiran dan penerangan yang objektif atau tepat menjadi matlamat utama seorang sejarawan. Okey. Seterusnya. Okey, sebab apa tafsiran dalam sejarah ni penting? Okey, sebab apa? Okey, sebab apa tafsiran dalam sejarah ni penting? Okey, yang pertama,
Untuk menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan. Jadi, bila adanya tafsiran, kita boleh menggunakan pelbagai sumber lah. Bila adanya tafsiran, mesti banyak tafsiran. Jadi, kita boleh ambil daripada banyak-banyak sumber ni, kita wujudkan kita punya penulisan sendiri. Ataupun bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Jadi, bila kita kumpul, kita kaji pelbagai tafsiran yang dah dibuat ni, kita akan dapat satu bukti yang kukuh lah tentang sesuatu peristiwa sejarah itu. Seterusnya. Sebab apa pentingnya tafsiran dalam sejarah ni? Untuk mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut berbeza. Peristiwa yang sama tapi dilihat dari sudut yang berbeza. Maksudnya kat sini, macam saya cakap tadi lah. Contoh peristiwa Melaka diserang Portugis. Ada orang kata sebab Melaka diserang Portugis, pemimpin yang tamak. Ada yang kata sebab Melaka diserang Portugis sebab Portugis nakkan hasil kekayaan di Melaka. Jadi kita boleh nilai peristiwa tu daripada sudut pandangan yang berbeza. Jadi kita daripada situ kita boleh hasilkan satu bukti yang kukuh daripada peristiwa tu. Sebab apa sebetulnya Melaka diserang oleh Portugis? Seterusnya, kepentingan tafsiran adalah untuk mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Maksudnya dekat sini, dia akan jadikan kita lebih terbuka ataupun lebih menerima. Bukannya kita stick ataupun dekat satu tu benda tu saja. Maksudnya kita boleh menerima pandangan-pandangan lain untuk kita mengkaji peristiwa sejarah ni. Faham setakat ni? Faham ke? Boleh dengar tak ni? Saya cakap senyap je ni. Boleh dengar tak? Boleh. Senyap. Boleh. Sikit lagi. Contoh tafsiran dalam sejarah. Ni yang dia bagi contoh peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah peristiwa penentangan Haji Mat Hassan. Haji Mat Hassan ataupun lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Bila sebut je nama Haji Mat Hassan mungkin ramai tak kenal. Bila sebut je Tok Janggut, ramailah kenal. Tok Janggut ni pejuang kemerdekaan. Dia menentang British dulu di Pasir Putih Kelantan. Dia punya peristiwa dia. Daripada peristiwa penentangan dia, pengkaji tempatan melihat faktor kebangkitan dia adalah disebabkan oleh penentangan dia terhadap cukai tanah dan hasil hutan. Orang British ni dulu, bila dia datang, dia jajah tanah Melayu, dia kenakan cukai dan hasil hutan. Jadi bila dia kenakan cukai dan hasil hutan, jadi Tok Janggut ni dia tak puas hatilah sebab kenapa cukai dengan hasil hutan terlalu tinggi. Jadi dia pun buatlah penentangan. Jadi tu daripada pengkaji tempatan. Daripada pihak barat pula, pengkaji barat pula,
Okay, dia anggap penentangan Haji Mat Hassan ni ataupun Tok Janggut ni sebagai satu pemberontakan. Pemberontakan maksudnya satu benda yang tak elok lah maksudnya. Ni daripada pengkaji barat. Daripada pengkaji tempatan, dia anggap Tok Janggut ni sebagai pahlawan lah, sebab dia berani bangkit menentang British. Tapi orang barat tak anggap dia sebagai pahlawan, tapi dia anggap sebagai pemberontak. Ni yang dipanggil sebagai tafsiran. Okay? Tafsiran, setiap tafsiran dia berbeza-beza. Okay, faham? Okay, faham tak? Okay, untuk topik ni, okay, sikit je, tak banyak pun. Okay, tafsiran dalam sejarah ni. Okay, kita akan refresh balik. Okay, tafsiran ni dia maksud dia adalah menerang atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan dia. Okay. Kenapa wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Ada 4. Tadi saya dah terang. Boleh bagi tahu balik? Cepat bagi tahu kat saya kalau ingat lagi. Final. Suara tak jelas sangat. Okay. Perbezaan tafsiran dalam sejarah ada 4. Okay, yang pertama, tengok kat sini apa dia. Perbezaan tafsiran dalam sejarah wujud disebabkan apa? Yang pertama apa dia? Bagi tahu saya. Senyap je semua ni. Ada tak ni? Suara tak jelas. Internet okey. Okey, perbezaan wujud disebabkan ada 4 ni kalau awak tengok dekat sini ni. Ada 4 saya dah tulis. Okey, yang pertama pemilihan sumber yang pelbagai. Okey. Yang pertama pemilihan
sumber berbagai. Okey, yang kedua. Yang kedua ni. Apa dia yang kedua ni? Perbezaan pandangan. Okey, perbezaan pandangan. Okey, perbezaan pandangan. Okey, yang ketiga. Perbezaan ideologi. Okey, perbezaan ideologi. Okey, last sekali. Tujuan penulisan. Okey, tujuan penulisan. Tujuan okey, jadi perbezaan tafsiran sejarah ni 4 ni lah yang awak kena ingat. Okey, pemilihan sumber, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi dan tujuan penulisan. Okey, lagi apa lagi kita bincang tadi? Okey, kita bincang tentang kepentingan tafsiran. Okey, sebab apa tafsiran dalam sejarah ni penting. Okey, untuk menggalakkan kita menggunakan berbagai sumber, mengajak kita menilai peristiwa yang sama dari sudut yang berbeza. Okey, mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis. Ni adalah contoh peristiwa dia. Jadi yang awak kena ingat dalam ni, sebab apa tafsiran dalam sejarah ni berbeza. Ada 4 ni saja yang awak kena ingat. Jadi dalam topik ni tak banyak pun. Ni je yang awak kena tahu. Tafsiran dalam sejarah, apa itu tafsiran dan apa itu perbezaan tafsiran dalam sejarah. Okey, ada 4 ni. Okey, boleh? Boleh tak ni? Boleh. Okey. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, ada soalan? Ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita punya kelas sampai dekat sini sajalah. Okey, nanti minggu depan kita akan masuk bab lain pula, bab baru. Okey semua? Okey ke? Okey. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita punya kelas tamat dekat sini sajalah. Okey, terima kasih semua. Boleh left kita punya Google Meet. Nanti saya share video ni. Okay, bye.